Baik, susulan daripada insiden kemasukan pesawat tentera China ke ruang udara Malaysia pada Isnin, Kementerian Luar Negeri merujuk kenyataan yang dikeluarkan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) mengenai pencerobohan 16 pesawat milik Tentera Udara Republik Rakyat China ke dalam ruang udara Malaysia di atas Zon Maritim Malaysia ataupun ZMM. Dan berdasarkan laporan yang diterima daripada TUDM, kementerian itu akan mengeluarkan nota bantahan diplomatik atas pencerobohan ini kepada Kerajaan Republik Rakyat China. Dan kementerian ini juga akan memanggil Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia bagi memberikan penjelasan mengenai pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia oleh 16 pesawat tentera udara Republik Rakyat China ini. Di samping itu, kementerian ini juga akan menyampaikan kegusaran serius Malaysia mengenai perkara ini kepada rakan sejawat di China. Dan pendirian Malaysia adalah sangat jelas, iaitu mempunyai hubungan diplomatik yang mesra dengan mana-mana negara, tidak sekali-kali bermaksud bahawa akan kompromi tentang keselamatan negara. Malaysia tetap teguh mempertahankan maruah dan kedaulatan kita. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Wisma Putra sebentar tadi, dan kenyataan ini juga adalah merujuk kepada Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Baik, terdahulu Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) mengesan penerbangan mencurigakan 16 pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China memasuki ruangan udara Zon Maritim Malaysia (ZMM) di Kota Kinabalu Flight Information Region atau FIR dan menghampiri ruang udara nasional. Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad berkata, penerbangan pesawat itu dikesan dari Radar Pertahanan Udara TUDM dari Pusat Pertahanan Udara di Sarawak pada jam 11.53 pagi pada Isnin. Itulah dikesan terbang secara formasi tactical in trail pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Formasi panjang itu juga telah terbang dengan pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Mereka kemudian didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara bertingkat tinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Menurut Akbal, pesawat itu dikesan terbang pada ketinggian antara 23,000 kaki hingga 27,000 kaki melalui Singapore FIR sebelum memasuki ruang udara ZMM, Kota Kinabalu FIR. Seterusnya, pesawat itu terbang menghampiri 60 batu nautika daripada pesisir pantai wilayah Sarawak yang dikuatiri akan mengancam kedaulatan negara. Akbal berkata pihak TUDM telah meletakkan pesawat Hawk 208 daripada nombor 6 Skuadron Pelengkalan Udara Labuan dalam keadaan siap sedia melalui operasi curiga TUDM. Beberapa percubaan untuk mengarahkan mereka menghubungi kawalan trafik udara Kota Kinabalu FIR tidak dipatuhi. Apabila pesawat itu melangkaui sempadan Kota Kinabalu FIR menghala ke ruang udara nasional, TUDM melancarkan pesawat pemintas untuk melakukan identifikasi visual. Pesawat PLAAF itu dikenal pasti daripada jenis IL Yushin IL-76 dan pesawat Xi'an Y-20 yang merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Akbal berkata insiden itu perkara yang serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan kepadatan trafik udara di laluan penerbangan di dalam Kota Kinabalu FIR. Tambahnya, Kementerian Luar telah mengambil maklum perkara ini melalui Kementerian Pertahanan. Baik, sementara itu, Wakil Jurucakap Kedutaan China di Malaysia memaklumkan insiden tersebut adalah latihan penerbangan biasa. Jelasnya, kesemua 16 buah pesawat tersebut tidak langsung menyasarkan mana-mana negara. Tambah jurucakap itu yang memetik Undang-Undang Antarabangsa, kapal terbang tentera China itu hanya menikmati kebebasan penerbangan di ruangan udara berkenaan. Ulang balik semula, Kementerian Luar Negeri merujuk kenyataan yang dikeluarkan oleh TUDM mengenai pencerobohan 16 pesawat milik Tentera Udara Republik Rakyat China ke dalam ruangan udara Malaysia di atas Zon Maritim Malaysia. Dan berdasarkan laporan yang diterima daripada TUDM, Kementerian Luar akan mengeluarkan nota bantahan diplomatik atas pencerobohan ini kepada Kerajaan Republik Rakyat China. Dan kementerian itu juga akan memanggil Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia bagi memberikan penjelasan mengenai pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia oleh 16 pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China. Di samping itu,
Datuk Seri Syamuddin juga akan menyampaikan kegusaran serius Malaysia mengenai perkara ini kepada rakan sejawat di China. Dan pendirian Malaysia adalah sangat jelas katanya, mempunyai hubungan diplomatik yang mesra dengan mana-mana negara tidak sekali-kali bermaksud bahawa kita sebagai Malaysia akan kompromi tentang keselamatan negara. Katanya lagi, Malaysia tetap teguh mempertahankan maruah dan kedaulatan kita. Kenyataan yang diumumkan oleh Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad berhubung insiden pencerobohan 16 buah pesawat milik Tentera Udara Republik Rakyat China. Apa yang anda akan dengar selepas ini adalah sebahagian daripada rakaman audio sebenar perbualan antara juruterbang dan Menara Kawalan Trafik Udara Kota Kinabalu. Aircraft squawking Alpha 4461 and 4462 at 22,700 feet. Identified yourself. 220 nautical miles west of Kinabalu. Okay, 5197, just be advised, there's a few unknown traffic flying below you at 50245. Just for information, sir. Vision 2611, just for your information, somewhere around position OK. Later on, there will be one military operation. And since there are few aircraft, unknown aircraft flying inside Kinabalu airspace at between 50225 and 50245, sir. Roger, copy that. Vision 2611. Vision 2611. Vision 2611, Kinabalu. Master all, the information about the unidentified aircraft is in your radar at all regions, all seat area between level 2 to 45. Affirm, sir, affirm. And this aircraft currently, the trend is currently flying to the south and about 66 from northwest of Bintulu. This aircraft flying back towards the north, sir. And be advised, at your 11 o'clock is our military, sir. Our military vicinity, right? Malaysia 2611, affirm. 640 Alpha Bravo Kinabalu. 640 Alpha Bravo 4065, then it's at level 150 at least to Labuan. Kasa 640 Alpha Bravo Kinabalu radar identified and confirm returning back to Labuan. Back to Labuan after 40 Alpha Bravo. Kasa 640 Alpha Bravo, copy. Based on isu ini, kalau korang tengok, korang study betul-betul, korang kaji betul-betul, kalau korang ada masa lah, kalau korang tak ada benda nak buat dah, okay, COVID pun tak penting untuk korang, ekonomi kita pun tak penting untuk korang, korang banyak masa, korang boleh study, korang boleh tengok balik, okay, Malaysia banyak kali menyuarakan ketegasan bukan sahaja di peringkat Malaysia tapi di peringkat PBB sekalipun untuk menegaskan bahawa kawasan ini adalah hak mutlak kedaulatan Malaysia. So di antara lain sebenarnya aku assume mungkin salah, okey, pada pandangan akulah apa yang China buat tu, okey, diorang dah keluarkan statement itu adalah hanya sekadar latihan biasa, tapi sambil-sambil tu lah, sambil menyelam minum air, diorang hanya nak menunjukkan show of interest. Sambil-sambil tu diorang lalu, okey, ini supaya korang boleh faham lah, sambil-sambil diorang buat latihan tu. Dan lalu diorang macam, aku punya ni, area ni aku punya, macam tu lah. So kita dengan tak membuang masa, kau boleh lalu pula, sap, terus pergi menyintas. Tapi as far as I'm concerned juga, okay, tiada ketegangan berlaku sebab kita ada hubungan diplomatik yang sangat baik dengan China.
Jadi tak ada apa-apa yang intens pun, dia sekadar macam gurau-gurau kasar sikit lah macam tu. Okey. Jadi berdasarkan apa yang telah berlaku semalam, berdasarkan kenyataan-kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh TUDM dan juga Kementerian Kerajaan Malaysia, tak ada apa yang perlu dirisaukan oleh rakyat Malaysia sebab masing-masing pun tegas dalam mempertahankan kedaulatan ruang udara Malaysia. Dan aku tahu korang mesti nak relate dengan pesawat Israel tu. Okay, totally benda ni is a two different thing. Okay, punya ruang udara. So itu je aku punya ulasan, aku punya komen, aku punya statement. Dan sekali lagi aku nak menegaskan, okay, ini bukanlah kenyataan menjilat ataupun bias kepada kerajaan Malaysia ke, kepada TUDM ke. Ini berdasarkan apa yang dah jadi dan berdasarkan sedikit research yang aku buat, dan TUDM juga telah membuktikan sekaligus menutup mulut-mulut lancang orang, terutamanya daripada rakyat Malaysia sendiri. Memang sedih, okey, yang mana TUDM telah membuktikan bahawa kita punya aset-aset ketenteraan semua masih capable, masih dalam keadaan yang baik untuk menjaga kedaulatan ruang udara Malaysia. Dan juga tindakan daripada TUDM sendiri sangat sap, itu je lah aku boleh cakap. Kalau korang faham, dia punya kejituan dia sangat sap, pap, tak perlu tunggu-tunggu meeting dulu ke apa benda ke, sap, terus pergi pintas setelah nampak dekat radar diorang menghampiri kita punya ruang udara. Jadi tak ada apa-apa yang perlu ada perbalahan, tak perlu ada apa-apa stigma negatif lah bagi pendapat aku. Dah akhir kata, kita serahkan kepada Allah, kita doa yang baik-baik supaya Allah menjaga keamanan negara kita. Itu yang paling penting. Kalau bising, doa tak jadi apa juga. Okay, so jangan lupa, okay, korang bolehlah komen dekat bawah. Aku tahu maybe korang akan ada yang kecam aku, ikut korang lah. Okay, kalau ada yang aku rasa nak komen, aku komen balik. Okay, dan juga jangan lupa share video ni. Dia harap dapat clearkan sikit lah situasi yang terjadi semalam. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. Okay, dan aku rasa kan lepas ni kan, kalau jadi benda-benda macam ni lagi, okay, korang jangan minta statement daripada aku lah. Okay, aku hanya boleh bagi pandangan sebagai rakyat Malaysia. Okay, aku tak boleh bagi pandangan ataupun statement mewakili siapa-siapa pun. Okay, sebab aku adalah orang awam. Okay, aku hanya boleh share berdasarkan knowledge aku, berdasarkan research aku, berdasarkan pengalaman aku bekerja di dalam TUDM. Itu saja. Okay, have a nice day. Okay, kita masih lagi dalam lockdown. Diharapkan semua urusan dipermudahkan dan semua dimurahkan rezeki. Okay, jangan lupa jaga solat. Yakinlah dengan janji-janji Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.